apa yang sedang berlaku hari ini ialah naz'atut tasyayyu', pengaruh Syiah yang dimasukkan dalam dunia Sunni, yang exaggerate Habib-Habib ni berlebihan. Dan di Indonesia sekarang dah mula ada yang mempertikaikan keabsahan kata Habib-Habib daripada Yaman ni memang keturunan Nabi. Sekarang ni saya duk sebut 2-3 minggu ni, di Indonesia juga panas bahas tentang, saya bukan anti golongan yang disebut Habib-Habib ni, tetapi masalahnya ialah exaggeration. Apabila orang cuba melebih-lebihkan seolah-olah keajaiban yang luar biasa. Habib itu macam saya sebut, boleh padam api neraka, boleh duduk, bila dipanggil boleh selesai masalah, bila dipanggil boleh menyelamatkan. Dan tuan-tuan tahu, setiap orang yang exaggerate ni, dia besarkan ini, dia ada faedah dia belakangnya. Saya selalu sebut contoh pada tuan-tuan, kalau betul ada manusia yang begitu boleh ganti Tuhan, walaupun mereka tak kata ganti Tuhan, mereka kata kita tawasul. Tawasul lain makna dia, istighathah, minta tolong kepada mayat lain. Kalaulah ada orang yang you boleh sebut nama dia, panggil dia, dia boleh tolong, kenapa awak tak panggil Abu Bakar ya? Tidakkah Abu Bakar insan yang terbaik selepas daripada Nabi? Kenapa tak panggil Umar? Kenapa tak panggil Uthman? Kenapa tak panggil Ali? Tapi mereka tak panggil nama-nama ni. Maka panggil Habib-Habib mereka, wali-wali mereka yang ada di kubur tertentu, kerana di belakang hal ini tuan-tuan ada bisnes yang lain. Awak kalau nak ni, awak kena pergi kubur wali sekian. Wali sekian ni saya yang akan bawa, saya yang ada kenalan dengan dia. Ini cucu dia, ini darah dia. Semua ni ada program yang akhirnya ada pihak yang akan collect duit atau menguang keuntungan. Dan itu yang berlaku. Pergi ke Mekah tak puas hati lagi tak pergi minta dikubur. Di India, Brelwi, semayang tak puas hati lagi, nak doa, pergi ke kubur. Dan normalisasi ini cuba dibawa ke dalam negara ini oleh sebahagian puak yang kemudian menamakan mereka sebagai ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada kaitan hal ini dengan ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ahli sunnah wal jamaah menentang hal ini. Di mana Abu Hasan Asy'ari sebut hal ini? Abu Hasan Asy'ari seluruh apa yang dia adalah membahaskan masalah sifat, masalah-masalah isu di dalam akidah. Di mana masalah kubur yang disebut oleh Abu Hasan Asy'ari. Dan ini pengajaran kepada sebahagian golongan salafi yang pelampau yang memusuhi Hasan al-Banna rahimahullah. Hasan al-Banna dalam usul 20, usul 20 Hasan al-Banna, 100 tahun yang dulu Hasan al-Banna telah merumuskan 20 usul dalam agama. Salah satu usul yang mesti dipahami oleh pengikutnya berhubung dengan memanggil mayat di kubur. Baca usul 20 Hasan al-Banna. Soal ayat sifat, soal mayat di kubur, soal tawasul, soal ibadat yang mengikut Nabi, semua Hasan al-Banna masukkan dalam 20 usul dia. Kamu memusuhi Hasan al-Banna, akhirnya kamu tengok yang datang ni siapa? Yang datang ini membawa ajaran-ajaran yang pelik. Kalau betul, kenapa pergi panggil wali tu? Orang telah bersalam dengan Abu Bakar, orang telah bersalam dengan Umar. Tak ada siapa tiap-tiap hari duduk pergi puja Umar. Seolah-olah itu pula perantara dengan Tuhan. Nabi SAW nak peperangan Badar, Nabi sujud minta supaya Allah menangkan. Nabi bersiap, Nabi tak kata malam ni kita mandi tapak, buka jurus,
Quraisy main daripada jauh, kita jus sekali, semua terpelanting, tak ada. Di dalam peperangan Uhud, apabila mereka langgar arahan Nabi, tewas peperangan itu, patah gigi Nabi, cedera pipinya. Nabi sedih, terbunuhnya Hamzah, syahid, terbunuhnya sahabat-sahabat yang dikasihi. Tak ada pun Nabi kata, Hamzah, tak apa, aku bagi satu ilmu kang, dia petikam tak jadi apa. Ini satu rupa bentuk agama yang diperkenalkan, versi yang tidak dikenali oleh zaman Nabi. Sebab itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, apabila dia membahaskan beberapa pemikiran Al-Imam Al-Ghazali tentang masalah insan kamil, dan kita memuji ketokohan Al-Ghazali, tetapi kata Yusuf Al-Qaradawi, sebahagian daripada teori insan kamil yang disebut oleh Al-Ghazali dan selainnya tidak dicapai oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu idealis. Adakah kita nak kata Nabi ni jenis semayang tak khusyuk? Berapa kali dah duk silap dalam semayang? Insan, ia terlupa. Ia terlupa. Supaya kita tahu, kita boleh mengikut baginda. Allah itu hakimun khabir, maha bijaksana dan maha mengetahui hal manusia ini, dihantar dengan sifat-sifat yang demikian. Nabi Isa alaihi salam, sebab tu Nabi kata, la tatruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam, jangan kamu melampau pada aku seperti mana Nasara melampau pada Isa bin Maryam. Hanya kerana lahir tanpa bapa, akhirnya apa? Mereka melampaui batas. Pada zaman dia, mereka hina dia. Kemudian timbul teori anak Tuhan. Anak Tuhan. Akhirnya tak ada ya Allah, oh Jesus. Syiah berlebih-lebihan dalam Ahlul Bait. Husain, tuan-tuan pergi ke Mekah musim haji ke musim tuan-tuan pergi buat umrah, tuan-tuan dengar mereka kata apa? Ya Husain, ya Husain, ya Husain. Mana Fatimah? Ya Husain, ya Husain, ya Fatimah pun kadang-kadang. Tak ada lagi ya Allah. Sebahagian mereka kadang-kadang sangat ya Allah, ya Husain, aghisni, wahai Husain, tolong aku. Sekarang yang panggil wali pun sama, minta Habib ni tolong, Habib ni tolong, berkat Habib ni tolong selamatkan. Ya Husain, ya Husain. Dibandingkan Syiah dengan yang wali-wali yang mereka panggil, ya Husain itu Husain bin Ali. Husain itu adalah Husain ibnu Fatimah bintu Rasulullah. Husain bin Fatimah, Fatimah anak Rasulullah. Hak wali hak dia duk panggil kok Indonesia ke kok Malaysia ni ke apa kok mana Arab mai hak pakai jubah ni, negeri dia pakai seluar jin mai sini pakai jubah ni. Yang ni wali-wali ni yang mereka panggil ni, yang konon pada mereka wali ni, dibandingkan nothing dengan kedudukan Husain. Pun Syiah tidak diterima di sisi ahli sunnah. Orang Sunni tak panggil ya Husain, ya Husain. Apabila wafatnya Rasulullah SAW, tak ada sahabat fikir nobody boleh jadi khalifah kecuali daripada titis keturunan Nabi. Kalau tidak, mestilah menantu Nabi Ali. Tak ada. Pencalonannya ialah Abu Bakar. Kemudian senarai nama yang kemudian Omar, tak ada bantahan. Kemudian senarai nama yang Omar letakkan. Kemudian berlaku pencalonan antara Osman dan Ali. Majoriti memilih Osman. Bukan ahli sunnah tidak menghormati Ahlul Bait, tapi bukan itu caranya. Apa yang sedang berlaku hari ini ialah naz'atut tasyayyu', pengaruh Syiah yang dimasukkan dalam dunia Sunni, yang exaggerate Habib-Habib ni berlebihan. Dan di Indonesia sekarang dah mula ada yang mempertikaikan keabsahan kata Habib-Habib daripada Yaman ni memang keturunan Nabi. Yang ni saya tak tahulah, ini perbahasan debate mereka sejauh mana Ubaidillah itu ya,
Itu sabit dia sebagai memang anak kepada Sayyid Muhajir. Tak apa, itu biar perbahasan ahli nasab. Tapi hatta sahabat-sahabat Nabi, ramai orang yang keturunan Rasulullah, tidak dilebih-lebihkan seperti sekarang ni. Alhamdulillah, Negeri Perlis ni kita terselamat. Kalau ikut Negeri Perlis rajanya Syed. Rajanya Syed. Orang kata Perlis tak hormat Habib, rajanya Syed. Jordan Syed. Kalau nak kira semua Syed, kita kena angkat, jangan petikai. Ada ahli parlimen yang Syed tu, you kena pangkah. Saya terpaksa sebut hal ini kerana dia telah menjadi satu bara, dan orang-orang awam ini dia tak tahu apa. Yang dia tahu nak pergi minta ayam, pergi beratok minta ayam. Nabi nak perang kena bersiap. Telah terbunuh Umar bin Khattab, hatta Ali bin Abi Talib terbunuh, hatta Al-Husain bin Ali dipancung kepalanya. Qulubuhum ma'akum wa suyubuhum ma'a Bani Umayyah. Agama datang, Tuhan tak jadikan dengan masuknya Islam awak jadi Superman. Hatta Nabi sakit bila agama datang dalam versi ni. Sebab tu saya, tuan-tuan, apa mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? The greatest miracle of our prophet, apa dia? Quran. Kita tak nafikan mukjizat yang lain, tapi semua orang yang masuk sekarang di Europe, di barat, orang masuk Islam kena baca Quran. Orang baca Quran kerana nak tahu macam mana Hamas, macam mana rakyat Palestin begitu dahsyat dapat bertahan apa yang ada dalam jiwa mereka ketika orang barat yang kaya, Jepun yang kaya bunuh diri. Tuan-tuan di Malaysia ni pun duk cakap healing. Semua benda dah rasa tak tahan jiwa ni, nak kena cari healing sana healing sini. Apa yang menyebabkan mereka yang dibom, ketika dibom, innal Allahu akbar, inna lillahi wa inna, masih lagi sujud pada Allah di celahan batu, tak pernah komplain Tuhan. Mereka nak cari Quran is the greatest mukjizat. Allah jadikan Quran kerana Quran adalah mukjizat yang berpanjangan. Nabi ada mukjizat yang lain dan berlaku, tapi Quran adalah terbesar. Kalau orang tanya orang Yahudi, saya selalu ulang daripada dulu saya muda, apa mukjizat Moses? Apa mukjizat Musa? Tongkat Musa dipukul, keluar fanfajarat min husnata asyarata aina, keluar air, terbelah laut. Tapi mana tongkat tu? Dulu it was, dahulu. Bolehkan you show me? Boleh awak tunjuk pada saya? Tak boleh. Buku menyatakan. Apa mukjizat Isa? Menghidupkan yang mati dengan izin Allah, mencelekkan yang buta, menyembuhkan orang yang sopak. Mana mukjizat itu? Dulu, ketika Isa ada, Nuh dan semuanya. Mana mukjizat Quran? Mana mukjizat Muhammad? Quran. Muhammad telah wafat. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Tapi mukjizatnya masih ada. Orang yang membaca Quran menemui keajaiban-keajaiban Quran. Ia mengetuk minda manusia, mengetuk hati nurani manusia. Setiap yang membaca mengetahui ini daripada Tuhan yang Maha Agung. Kerana Tuhan Allah tak mahu kita beriman terkejut. Kita beriman dengan menerima keyakinan, bukan digempang, bukan diugut. Diangkat bukit. Wa rafa'na fawqakumut tur. Kami angkat di atas kepala kamu bukit Tur. Bila mereka tengok bukit, mereka kata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat wahai Tuhan. Bila bukit turun bawah, tak kena ada
Mereka kata sami'na wa asaina, kami derhaka. Dibelah laut, mereka lihat laut terbelah. Mereka sampai seberang sana, mereka kata, wahai Musa, kami mau Tuhan seperti mana mereka ada Tuhan. Lalu Samiri tolong buat berhala. Semua orang yang beriman terkejut, iman dia tak kuat. Tapi Bilal tak perlu melihat air terpancut daripada batu. Bilal tak perlu melihat keajaiban-keajaiban itu. Tetapi Bilal beriman kerana akalnya menyatakan Islam benar, nuraninya menyatakan Islam benar. Dia letak batu di atas dadanya, tidak berubah agamanya. Sumayyah tidak melihat, Nabi belum pemenang, bahkan Nabi pun menyembunyikan diri daripada semasa gerakan dakwahnya, dari mengelakkan pengikutnya ditindas. Tapi Sumayyah syahid, dibunuh, no complain, tak pernah kata kalau engkau benar wahai Muhammad, menangkanlah kami. Ketika Khabat al-Ard kata, ala tad'u lana, ala tastansiru lana, tidakkah boleh engkau doa pada kami, tidakkah kau boleh minta supaya Allah menangkan kami. Nabi sebut tentang apa yang menimpa kaum yang dahulu dalam hadis yang selalu kita baca. Tapi Nabi menyatakan walakinnakum tasta'jilun, tapi kamu togok pogabah. Sekarang version yang Nabi bawa ni dia tak mau. Dia kalau kau ustaz mesti boleh buat benda-benda ajaib. Baca ayat ni sembuh penyakit ni, baca ayat ni dapat yang ni. Nak berlaku macam ni pasal ustaz, tak jadi berlaku macam ni. Pergi jumpa Habib, menega tak jadi naik, terus jadi kaya. Saya tak nafi soal iman, soal doa, kalau Allah mustajab, ya boleh berlaku. Tapi bukan version itu yang Nabi bawa. Ini adalah agama yang kita beriman dengannya, kita menanggung risiko beramal dengannya, untuk kita berdiri di hadapan Allah. Ya Allah, aku beriman denganmu sekalipun menghadapi rintangan di atas muka bumi ini. Hadza huwa ad-din, ini agama. Dan versi inilah yang mesti kita perkenalkan kepada manusia. Jika tidak, tuan-tuan, tengok ramai budak-budak muda sekarang pertikai Islam, jadi ateis, jadi macam-macam, kerana dia tengok tak ada apa yang didakwa itu tak benar. Agama jadi mainan golongan ustaz saja. Kalau setakat tuan-tuan nak cerita pegang jadi macam ni, tuan-tuan pergi dengar padri-padri yang ceramah di gereja. Lagi macam-macam ceramah mereka tentang miracle yang mereka boleh produce. Kononnya in the name of Jesus. Tuan-tuan setakat nak puji Habib keturunan Nabi, tuan-tuan pergi tengok Syiah puji lagi hebat. Bukan puji ni hak keturunan Nabi hak mai dah jalur ke berapa ni. Imam dia yang 12 tu semua keturunan Nabi. Daripada Hasan, Husain, Baqir, Sadiq, Kazim, semua keturunan Nabi. Memang terus cucu-cucu Nabi. Kalau itu menjadi pengukur, maka ahli sunnah adalah mazhab yang salah. Tapi landing yang saya sebut, landing yang sedang datang ni, dia terbangkan dulu versi ni, nanti Syiah datang mudah. Kalau satu orang boleh panggil, wahai Abdul Qadir Jalani, aghisni ya Ghaus, wahai Abdul Qadir Jalani, tolong aku. Why is different? Awak panggil, oh Jesus help me, wahai Jesus tolong aku. Nabi Isa adalah Nabi, ni Rasul, yang ni wali saja. Kalau boleh panggil, wahai Habib tolong saya. Tuan-tuan tengok Indonesia banyaklah ceramah-ceramah macam ni. Lebih panggil ya Husain, wahai Husain bin Ali, cucu Nabi, tolong aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.